Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. Hadirin hadirat yang dihormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu pada hari ini. Dapat lagi kita meneruskan pengajian pada malam ini. Dan alhamdulillah, nikmat yang paling besar selain nikmat iman dan Islam, nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, iaitu kita dapat menunaikan solat secara berjemaah. Dan alhamdulillah, kita telah berjaya menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Dan nikmat yang seterusnya ialah alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita memakmurkan majlis ilmu. Ini adalah nikmat yang kedua. Majlis ilmu kita perlu hadir. Dan dalam masa yang sama ada pendapat mengatakan wajib kita hadir sekiranya masih lagi kita tidak tahu berkenaan dengan fardu ain. Ada perkara-perkara yang fardu ain yang kita tidak tahu, dan adanya di sana ustaz-ustaz, pengkuliah-pengkuliah yang memberi pelajaran, memberikan kepada kita pelajaran, ceramah, kuliah berkenaan dengan fardu ain, maka wajib bagi kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih belum dapat menguasai fardu ain dengan sempurna, wajib bagi kita menghadiri pengajian tersebut. Jadi mutaakhir ini kita lihat orang sudah tidak suka kurang pada majlis-majlis ilmu. Bahkan dalam masa yang sama ada juga yang mengutuk, yang membenci majlis ilmu. Kalau yang tak suka saja itu tak apalah. Tapi ada juga yang kutuk, yang sampaikan tidak mahu datang ke surau semata-mata kerana ada pengajian ilmu. Sampaikan sanggup mengatakan bahawa orang yang mengajar itu tak betul dan sebagainya. Jadi perkara beginilah yang perlu kita hindar. Perkara beginilah yang perlu kita hindari agar kita semua tidak tergolong di kalangan golongan orang yang membenci Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman syurga. Nabi mengatakan mereka yang berada di dalam majlis ilmu seolah-olahnya berada dalam taman-taman syurga. Jadi buat apa kita rasa takut? Buat apa kita nak membenci majlis-majlis ilmu? Kerana majlis halaqah-halaqah ilmu ini merupakan salah satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi kalau kita rasa nak duduk dalam taman-taman syurga, datanglah, makmurkanlah surau, duduklah dalam majlis-majlis ilmu. Kita jangan menjadi orang yang
sombong, bongkak dan sebagainya, ego dan sebagainya, yang mengatakan bahawa kita ni semua dah tahu. Bahkan ada sebenarnya masih lagi banyak perkara-perkara yang terutamanya berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan agama Islam, ada lagi yang sebenarnya kita masih lagi tak tahu. Tetapi walaupun kita tidak tahu, buat-buat tahu. Ini yang jadi masalah. Baik. Jadi bersempena dengan kita menyambut Ma'al Hijrah 1434 Hijrah. 1434 Hijrah dah. Maknanya sudah 1000 tahun lebih dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Bermakna kita ni kemungkinan berada di akhir zaman. Berada di akhir zaman. Kalau dilihat tanda-tanda kecil akhir zaman, tanda-tanda kiamat dan sebagainya sudah berlaku pada zaman kita sekarang. Banyaknya kerosakan di muka bumi, banyaknya lahir anak-anak luar nikah. Perempuan kasiat ariyat, perempuan yang seolah-olah berpakaian seolah-olah bertelanjang di khalayak ramai. Perempuan yang berpakaian macam bonggol unta dan sebagainya. Jadi tanda-tanda kecil kiamat sudah zahir, sudah jelas di hadapan mata kita. Tetapi umat Islam pada hari ini masih lagi leka dengan kerja-kerja seharian, sibuk dengan kerja-kerja seharian, yang menyebabkan tiada masa untuk meluangkan dirinya itu untuk mendekati majlis-majlis ilmu, mendekati masjid-masjid, surau-surau yang kalau kita lihat dipenuhi kebanyakannya, alhamdulillah, di kawasan kita ni, di Terengganu, di masjid amnya khususnya dipenuhi dengan pengajian-pengajian. Kalau tak ada di sini pun ada di Masjid Mizan, ada di Surau Bukit, ada di Surau Ferry, ada di Masjid Ketih, ada di Masjid Jami', ada di Surau Biru dan sebagainya. Dipenuhi dengan pengajian-pengajian, durus, halaqah-halaqah ilmu. Tetapi berapa ramai di kalangan umat Islam yang mengambil peluang tersebut? Islam pada hari ini lalai dengan urusan dunia. Terlalu lalai, sibuk sangat dengan urusan dunia, urusan kerja dan sebagainya, sehingga kan menyebabkan kerja-kerja yang tertangguh di pejabat dibawa balik ke rumah pula. Rakyatnya banyak sangat kerja. Sampai begitu semua sekali. Mak Saleh dah begitu. Orang Australia dia kerja sekejap je sampai tangan dia balik. Pukul 4 tu lengang dah bandar dia. Di jalan bandar tak ada, dah tutup habis. Siap kena hambak dengan tuan kedai pula. Kita masuk baru nak beli, kita kena hambak. Bermakna dia bekerja, masa hanya dibagi masa hanya singkat sahaja untuk bekerja. Kemudian masa yang lain diluangkan untuk, mungkin dia gunakan masa untuk bersama keluarga, masa digunakan untuk beribadah, beribadah mengikut cara dia dan sebagainya. Tetapi kita masa digunakan banyak, digunakan masa di office. Tak habis kerja siang, balik pukul 6 tu sambung pula malam, lepas isyak pergi buat pula kerja. Maknanya terlalu sibuk dengan urusan dunia. Yalah, benda yang penting perlu siap cepat tu kena buat cepat lah. Maknanya kalau benda perlu urgent sangat tu kenalah buat cepat dah. Tapi janganlah sampai kerja dan kesibukan kita, dalam kerja seharian kita ni yang menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan kita ni jauh daripada majlis-majlis ilmu. Tengok contoh sini lah. Ada satu hari tu Ustaz Noordin mari mengajar, ada orang sial. Kita nak bawa macam mana? Ustaz Noordin pun kalau ada seorang dia tak mengajar. Biasanya kalau ada seorang dia audiens memang tak mengajar lah. Maknanya mengajar pun kalau mungkin dia mengajar pun dengan cara bercakap dan bersembang, tanya berkenaan dengan
hukum hakam. Tapi kemungkinan masa tu hari cuti kot. Jadi tak ada orang tu. Jadi kesimpulannya, akhir zaman ini kita lihat manusia itu sudah tidak menghiraukan surau, tidak menghiraukan orang mengajar, tidak berminat kepada majlis-majlis ilmu. Yang diminat dia, benda yang dia minat. Minat dia duduk depan TV, minat habis masa kerana kepenatan seharian bekerja, balik masa ni lah nak duduk dengan keluarga, anak-anak dan sebagainya. Ya betul juga, tetapi kita cuba cari masa yang lain. Maknanya kalau sekiranya ada masa untuk kita mendengar kuliah, ada majlis-majlis ilmu, kita makmurkan majlis-majlis ilmu, kita duduk dalam taman-taman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la jihad ba'da al-fath walakin la hijrat ba'da al-fath walakin al-jihad wa niyyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada lagi hijrah selepas pada pembukaan kota Mekah. Maksudnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya membuka kota Mekah tu, tak ada dah hijrah selepas tu. Maksudnya mula-mula Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Hijrah yang pertama yang berlaku, Nabi sendiri berhijrah. Maknanya sebelum tu ada hijrah ke Habasyah. 2 kali berlaku hijrah ke Habasyah. Nah, jadi Nabi berhijrah, tujuan Nabi berhijrah ke Madinah adalah yang pertamanya kerana untuk menyebarkan Islam di Madinah itu terlalu sukar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebilangan, maknanya bilangan kecil daripada para sahabat mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebilangan besarnya di kalangan kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah, menentang perjuangan ataupun dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memulau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga membuat sekatan ekonomi. Oleh kerana kesakitan yang dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beserta keluarga-keluarga umat Islam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya sahabat berhijrah pergi ke Madinah untuk bersama-sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan Islam di Madinah. Jadi oleh kerana orang kafir Quraisy ni dia begitu menentang Nabi, menyakiti Nabi pada ketika itu, sehinggalah turun ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat orang Islam yang lain berhijrah ke Madinah kerana orang Madinah sudah menunggu kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi berhijrah, selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan disambut dengan gembira oleh orang-orang Ansar di Madinah, lalu di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya membuat ataupun melaksanakan pemerintahan Islam, membuat satu piagam Madinah dan sebagainya. Kemudian selepas beberapa tahun lepas itu berlaku Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Jadi bila berlaku, maknanya bila berlaku pembukaan kota Mekah tu, Islam telah berjaya menguasai Madinah, dan untuk menguasai Mekah pula, tempat asal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi begitu sayang, cinta sangat kepada Mekah. Nabi begitu sayang, kalau boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu berhijrah ke Madinah. Nabi nak kekal di Mekah, tetapi oleh kerana kesakitan yang dialami, keseksaan yang dialami, yang menyebabkan Nabi berhijrah ke Madinah.
Lalu bila tiba masa pembukaan kota Mekah, selepas pembukaan tersebut tak ada lah hijrah. La hijrah ba'dal fath. Tiada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Walakinna al-jihad wa niyyah. Tapi yang ada selepas pembukaan kota Mekah adalah jihad. Jihad untuk meneruskan perjuangan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jihad menentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jihad untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad untuk menentang pemimpin-pemimpin yang zalim. Jihad untuk melawan hawa nafsu. Jihad menentang golongan-golongan yang menentang Islam. Itulah jihad. Berbagai-bagai jenis jihad yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi kata jihad yang paling afdal, jihad menentang, melawan pemimpin yang zalim. Maknanya jihad iaitu berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Itu jihad yang paling besar. Jihad yang paling besar antaranya termasuk melawan hawa nafsu. Hawa nafsu nak macam-macam. Tapi kita berjihad, kita melawan hawa nafsu. Itu adalah jihad. Maknanya Nabi mengatakan tak ada dah hijrah, tak seberangan lah nak hijrah. Kita ada juga hijrah. TV Al-Hijrah. TV pun pandai berhijrah dah ni. Selama beberapa tahun TV ni tak ada. Tapi tiba-tiba TV ada juga terbit TV Al-Hijrah. Maknanya TV pun nak berhijrah juga. Sebab apa dia buh nama Al-Hijrah? Kerana TV tersebut menayangkan ataupun siaran-siaran yang ditayangkan adalah berkaitan dengan Islami, berbanding dengan siaran-siaran lain. Siaran-siaran lain tengoklah TV1, TV2, TV3 sampailah berbagai-bagai TV. Berbagai-bagai cerita. Tak ada tapis boleh katakan. Cerita Indonesia tu nampak baik, nampak molek. Dalam masa yang sama semayang, minta doa dengan Tuhan. Tiba-tiba keluar tak pakai tudung, pakai skirt dan sebagainya. Sebab apa? Sebab Indonesia Islam liberal. Dia maksudnya dia menyuruh melakukan kebaikan tetapi tidak mencegah kemungkaran. Jadi kita pun bimbang takut kita negara kita menjadi Islam liberal yang boleh menyebabkan begitulah. Orang buat baik, buat baik, tapi dalam masa yang sama tak mencegah kemungkaran. Maksiat berlaku, aurat dibuka, ditunjuk di hadapan di khalayak ramai. Tengoklah contoh-contoh banyak. Kalau tengok cerita tu memang cerita Islamik dah. Macam contoh TV Al-Hijrah. Kita tengok TV Al-Hijrah ni kabarnya. TV Al-Hijrah tu dia tayang cerita Indonesia ke TV. Maksud tak tahu kat TV tu, maksudnya kadang-kadang balik ada lebih kurang gitulah maksudnya petang-petang tu. Okey, dia punya kadang-kadang dia punya cerita tu ada maksud yang tersembunyi tu. Tapi watak dalam tu ada juga. Cerita berkaitan Islamik dah. Tapi ada juga dimasukkan unsur-unsur dia. Sebab apa? Sebab kadang-kadang tu memanglah Islamik, dia rasa benda tu Islamik, tapi sebenarnya bila dicampur di antara al-amru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar. Dia menyuruh orang melakukan kebaikan tapi tak ada mencegah kemungkaran yang menyebabkan orang boleh buat baik je. Buat baik tapi orang buat juga kemungkaran. Orang buat baik, buat mungkar sebab dia tak ada usaha untuk mencegah kemungkaran. Jadi nak bagi tahu tadi TV tu ada TV Al-Hijrah. Berapa tahun semenjak saya kecil tu ada dah TV. Lahir ada dah TV. Tak tahulah berapa lama TV. Abang Mat ingat berapa lama dah TV. TV hak ingat-ingat zaman dulu TV ingat kotak tu. Di rumah orang tengok movie tak TV. Nak tengok sangat TV. Sampailah 2 tahun baru. TV Al-Hijrah baru sampai 2 tahun. Begitu juga dengan radio. Radio ada keluar dia iKim.
Dia ikim tu. Tak ada lah radio lain. Boleh dengar sedap sikit dengar, ikim lah. Kalau halu telinga lah. Ataupun kalau nak dengar CD ni macam-macam lah, pulang pada kita dah. Tapi radionya ikim. Nak bagi tahu ni tadi, TV tu dia berhijrah. Berhijrah daripada keburukan mencari kepada kebaikan. Kita berhijrah walaupun Nabi kata tiada lagi hijrah. Maksudnya tak ada hijrah tu, hijrah di zaman Nabi. Maksudnya hijrah yang diredai oleh Allah di zaman Nabi. La hijrah ba'dal fath, selepas membuka kota Mekah. Sebab apa? Sebab buka kota Mekah tu nak hijrah mana lagi? Sebab orang Madinah dah Islam, Mekah pun dah ramai yang Islam. Maknanya Nabi tetap di Mekah mengajar, menyebarkan agama Islam di Mekah. Dan kebanyakan penduduk Mekah memeluk agama Islam. Jadi kita hijrah daripada kebaikan kepada keburukan. Ataupun kita berjihad. Senang maknanya. Berjihad ni maksud jihadah ni maksud dia bersungguh-sungguh melakukan kebaikan. Sama konsep macam hijrah. Hijrah ni meninggalkan. Jihad, berjihad, bersungguh-sungguh. Maksudnya kita bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan kita meninggalkan segala keburukan yang lalu, kita berubah ke arah yang lebih baik. Maksud jihad, ulama menerangkan berbagai-bagai maksud. Berbagai-bagai maksud. Dan jihad yang paling afdal adalah untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, iaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad yang paling afdal. Jadi la hijrah ba'dal fath walakinnal jihad wa niyyah. Dan niat, selain daripada jihad, kita berniat, kita berazam untuk melakukan niat yang baik. Sesuatu perkara kita sekiranya kita melakukan dengan niat yang baik, bermakna perkara tersebut akan membuahkan hasil yang baik. Kalau kita niat untuk melakukan perkara yang tidak baik, maka hasilnya akan menjadi tidak baik. Jadi itulah bersempena dengan hijrah. Hijrah maksudnya awal Muharram, masih lagi kita berada masih lagi dalam bulan Muharram, dan kita berada di awal tahun hijrah ni. Kita sama-sama berhijrah lah. Sama-sama berhijrah. Diri kita sama-sama bergerak ke arah yang lebih jauh, bersama-sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad, berdakwah untuk menegakkan dan meneruskan agama Allah Subhanahu wa taala, meneruskan perjuangan untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Ramai orang yang maknanya menyuarakan hasrat untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Semua kita nak. Kalau orang tak mahu tu tak tahulah. Tapi semua umat Islam yang Islam, mengaku Islam, dia ada niat, dia ada cita-cita untuk bersama berada di bawah pemerintahan khilafah Islamiyah. Warna malak yang apa? Maksudnya semua kita ni mempunyai cita-cita yang tinggi, tetapi kita perlu nilai dan tengok diri kita. Tengok diri kita. Kita nak kepada pemerintahan Islam, kita nak Islam tu naik, tetapi apakah kerja yang kita lakukan untuk Islam? Atau kita kena persoalkan diri kita, kena tanya diri kita. Aku ni nama Islam dah, dalam IC pun Islam, agama Islam dah, tetapi apakah kerja yang kita lakukan untuk menegakkan Islam, untuk menegakkan pemerintahan Islam yang betul-betul beramal, memerintah mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh Islam? Apakah yang kita lakukan? Pengorbanan ini perlu kita laku dan kita korbankan. Kita perlu berusaha untuk melihat negara kita, dunia ini diperintah oleh pemimpin Islam sebagaimana berlakunya di zaman pemerintahan Khalifah Uthmaniyah,
pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin, pemerintahan zaman Abbasiyah, zaman pemerintahan Umayyin dan sebagainya. Kita nak lihat bilakah masa tersebut akan berlaku, akan terjadi, tapi kita tak tahu bila. Dan kita perlu persoalkan diri kita, perlu tanya diri kita, apakah yang telah kita lakukan untuk agama Islam ini. Kita perlu persoalkan. Dan sekiranya kita tak ada, kita rasa tak ada pun, apa yang kita buat hanya sembahyang bang, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala suruh sembahyang, kita sembahyang. Allah suruh kita puasa, kita puasa, kita haji, kita haji dah, bayar zakat. Tetapi itu merupakan kewajipan kepada kita. Kita wajib melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, kita perlu membantu, menolong agama Allah Subhanahu. In yansurukumullah fala yaqaliba lakum. Jika kamu menolong, jika Allah Subhanahu Wa Taala nak membantu kamu, tak ada apa lagi yang boleh mengalahkan kamu. Maksudnya, in tansurukumullahu yansurkum. Jika kamu membantu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kamu. Jadi kita perlulah berusaha. Hadirin tuan-tuan, berusaha, dan kita perlu mengorbankan masa untuk sama-sama berdakwah, sama-sama mengajar orang-orang, mereka-mereka yang masih lagi belum mendapat hidayah, mereka yang masih lagi berada dalam keadaan kafir dan sebagainya. Orang-orang Cina, orang-orang yang dekat, orang yang sekeliling dengan kita ni masih lagi dalam keadaan agama yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba usaha untuk sama-sama mengajak mereka mendekatkan diri dan seterusnya masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Islam. Jadi inilah maksudnya sebagai mukadimah tadi, kita sama-sama berusaha agar tahun hijrah ini merupakan tahun kebangkitan Islam, merupakan tahun kemenangan Islam. Kalau kita tengok di Mesir berjaya dipimpin oleh Islam, Turki berjaya dipimpin oleh Islam, dan juga di Palestin sendiri berjaya dipimpin oleh Islam. Begitu juga dengan Tunisia berjaya dipimpin oleh Islam. Jadi di negara kita berjaya dipimpin oleh Islam. Tapi kita nak lebih Islami lagi. Lebih lagi Islami. Pemimpin-pemimpin yang betul-betul mempertahankan akidah, mempertahankan Islam. Seperti mana kalau kita lihat contoh Dr. Mursi dah. Dr. Mursi, dia duduk dalam keadaan rumah lama dia. Dia tidak memerlukan pengawal yang ramai. Yang sebelum ni beratus-ratus orang escort Mubarak, Muslim Mubarak, dia tak perlu escort ramai pun. Dia kata kurangkan orang yang mengawal aku. Kerana kematian tu bukan duduk di tangan kamu, tetapi di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sekarang kalau kita lihat berlaku pula kekacauan di Mesir, puncanya ialah kerana Dr. Mursi menggunakan kekuasaan dia untuk menyiasat balik, guna kuasa dia sebagai presiden untuk menyiasat balik kes-kes yang berlaku semasa pembunuhan di zaman Hosni Mubarak, ketika mana rakyat bangkit, rakyat berjuang untuk mencari keadilan, mencari pemimpin yang betul-betul Islami. Pada ketika itu ramai dibunuh, kan mesti ada yang mati maksudnya. Jadi dia nak buka balik fail tu untuk menyiasat perkara tersebut. Jadi berlaku kekacauan di Tonto, salah satu wilayah ataupun salah satu negeri di Mesir, nama dia Tonto. Di Tonto tu seorang pemuda mati, dan matinya akibat dia mempertahankan Maqar. Maqar ni adalah markas pemerintahan Mursi. Dia mempertahankan, semata-mata dia mempertahankan
datang something belasah dia yang menyebabkan dia meninggal dunia. Dan isteri kepada Dr. Musi ni pergi melawat, dan ibu kepada si mati ni mengatakan kepada isteri ni, kata, bersabarlah. Ibu dia kata, ibu si mati dikhabar kepada isteri Dr. Musi ni supaya Dr. Musi ni bersabar di atas tekanan, jangan menyerahkan tampuk pemerintahan kepada orang-orang yang zalim ni, orang-orang yang nak kepada kursi ni. Jadi ramai, walaupun berlaku berbagai-bagai kecohan sekarang ni, tapi rakyat tetap bersama dengan Presiden Dr. Musi, kerana tauladan yang ditunjukkan, dan dia pilihan rakyat. Jadi kita, negara kita tak maulah menyebabkan kematian dan sebagainya. Pilihan di tangan anda semua. Pilihan di tangan anda semua. Jadi baik, itu sebagai mukadimah tadi. Jadi kita sama-sama berhijrah, sama-sama mencari kebenaran, sama-sama berdakwah untuk menegakkan agama Islam, agama yang tercinta ini. Sama-sama kita ingin melihat Islam ini dijunjung, Islam ini akan menjadi tinggi, seperti mana sabda Nabi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah yang lebih tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi kita sambung pengajian kita berkenaan dengan hakim. Kita telah sampai kepada kat mana? Memohon jawatan hakim. Memohon jawatan hakim. Jadi minggu lepas kita berbincang berkenaan dengan hukum menjawat jawatan hakim dan juga bahaya jawatan kehakiman. Jadi hari ini kita sambung berkenaan memohon jawatan hakim. Memohon jawatan hakim adalah makruh. Makruh memohon jawatan hakim. Hukum dia adalah makruh. Sekiranya di kawasan tersebut terdapat orang yang setaraf dengannya atau yang lebih baik daripadanya. Maksudnya kalau kawasan tu ada orang yang setara dengan dia, lalu dia meminta hantar resume nak jadi hakim, tak boleh. Makruh hukum dia, kerana terdapat larangan dan amaran supaya jawatan itu tidak dipinta. Maksudnya jawatan hakim ni bukan tak boleh orang jadi hakim, boleh, tetapi bukan untuk diminta, untuk meminta. Maknanya bukan kita meminta jawatan tersebut, tetapi sekiranya menjadi hukum makruh sekiranya kawasan tersebut ada orang yang setara dengan dia, setanding dengan dia, alim sama dengan dia, alim, zuhud, faqih dan sebagainya, setanding. Jadi pada ketika itu menjadi hukum makruh. Sebab apa? Sebab hakim ni bukanlah untuk jawatan hakim ni bukanlah untuk dipinta. Bahkan jawatan hakim dilantik oleh pemerintah. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibtaghal qada'a wa sa'ala fihi syufa'a ukila ila nafsihi wa man ukriha alaihi anzalallahu alaihi malakan yusaddiduhu." Sesiapa yang menuntut jawatan hakim dan meminta sokongan orang lain untuk mendapatkannya, ia akan diserahkan kepada dirinya sendiri. Sesiapa dipaksa menjawabnya, Allah akan menurunkan seorang malaikat untuk membantunya. Daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu katanya, saya dan dua orang sepupu saya masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah seorang daripada keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, lantiklah kami sebagai ketua di beberapa kawasan yang telah diserahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Tuhan." Maksudnya disuruh lantik, minta supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantik dia sebagai gubernur ke sebagai ketua kampung kawasan yang telah dikuasai oleh Islam. Lalu Nabi bersabda, lalu orang tadi pun terus, maknanya seorang lagi, kerana dua orang masuk, seorang lagi juga berkata sedemikian. Dua-dua ni kata gitu. Maksudnya dia minta dengan Nabi. Dia minta dengan Nabi supaya Nabi ni lantik dia sebagai hakim ataupun sebagai
qadi ataupun sebagai sebagai ketua kampung dan sebagainya. Baginda pun bersabda, demi Allah, kami tidak akan melantik untuk menjalankan tugas ini orang yang memintanya atau orang yang sangat inginkannya. Maksudnya Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, sesungguhnya dia tidak akan melantik orang yang meminta jawatan ataupun orang yang nak sangat, ingin sangat, nak sangat ke jawatan ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan melantik. Maksudnya nak jadi wakil rakyat ni bukan senang. Maknanya nak jadi wakil rakyat ni, wakil rakyat lah lebih kurang, wakil rakyat lah kita kira. Di kawasan tersebut ketua, wakil rakyat lah ketua. Kalau kawasan tersebut ada orang melakukan kejahatan, dia wakil rakyat dulu kena soal. Bukannya orang tu kena, wakil rakyat dulu. Wakil rakyat dulu yang kena soal. Buat benda anak-anak kampung ni, siapa ada mak rempit, ada orang berzina, wakil rakyat dulu yang kena. Ketua yang akan kena soal dulu. Yang pertama ketua negara, kemudian wakil-wakil ketua negara. Masuklah YB. Kira lah YB belah-belah mana pun. Semua kena belaka. Asal nama YB je. Kena soal belaka. Jadi sebab tu Nabi mengatakan tidak mahu melantik orang yang meminta jawatan. Tapi Nabi melantik orang yang tidak meminta jawatan. Dan jawatan tersebut memang layak untuk dia, seperti mana Abu Musa Asy'ari dilantik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama mazhab Syafi'i mengecualikan 3 keadaan daripada hukum makruh ini. Malah mereka hukumkannya sebagai sunat meminta jawatan hakim. Jadi sebagai, maknanya Imam Syafi'i, mazhab ulama Imam Syafi'i, dia membagikan 3 golongan dan 3 keadaan daripada hukum makruh. Maksudnya dia menjadikan hukum makruh ni kepada hukum sunat meminta jawatan. Asalnya memang makruh, kerana bertepatan dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 mana jadi sunat? Yang pertama, permohonan oleh seorang ilmuwan yang tidak dikenali di kalangan masyarakat. Tujuan permohonannya ialah untuk mengembangkan ilmu. Apabila masyarakat mengetahui kelebihannya dan ketinggian ilmunya akan dapat dikembangkan. Dengan pengembangan ilmu ini, masyarakat akan memperolehi manfaat. Maksudnya permohonan oleh seorang ilmuwan, seorang tokoh ilmuwan, seorang yang alim ulama, dia tidak dikenali oleh masyarakat. Orang tak kenal, mari mana tak tahu. Tetapi tujuan dia adalah bila orang dilantik dan dia dapat mengembangkan ilmu dia, dapat mengajar penduduk kampung tersebut, penduduk kawasan tersebut, dan dengan cara itu orang kampung dapat manfaat daripada ilmunya dan ilmu dia terus berkembang. Jadi pada ketika ini jawatan itu menjadi sunat. Asalnya makruh, jawatan menjadi sunat. Kemudian yang kedua, permohonan oleh seorang miskin yang memerlukan pendapatan. Apabila dia menjawat jawatan hakim, segala keperluannya akan ditanggung oleh Baitul Mal. Imbuhan ini diberikan berdasarkan kerja berbentuk ketaatan yang dilakukannya. Ini kerana menegakkan keadilan antara manusia, mempunyai pahala dan ganjaran yang banyak. Jadi bukan maksudnya bila orang miskin dia minta jawatan wilal dulu. Dia tengok syarat-syarat untuk menjadi hakim ni kena ada lah pada dia walaupun dia miskin. Jadi maksudnya walaupun dia seorang yang miskin, permohonan apabila datang daripada seorang miskin. Seorang miskin ni memang dia memerlukan, tetapi dia seorang yang ilmuwan, seorang yang bersifat warak, seorang yang adil, seorang yang faqih dan sebagainya. Bila datang minta memohon jawatan hakim pada ketika itu, dibolehkan. Kerana apa? Kerana dia dah lah dia miskin. Jadi bila dia memohon jawatan hakim, dia akan mendapat imbuhan ataupun gaji daripada Baitul Mal, dan dengan gaji tersebut dia boleh memberi makan kepada keluarganya. Yang ketiga, apabila kebenaran tidak dapat ditegakkan oleh masyarakat atau
Apabila kebenaran tidak dapat ditegakkan atau masyarakat tidak mampu mendapatkan hak mereka kerana kezaliman hakim yang dilantik, dalam keadaan ini pemohon memohon jawatan hakim untuk membetulkan keadaan. Maksudnya keadaan yang ketiga ni, orang yang sepatutnya mendapat keadilan, dia tak dapat keadilan. Gidah di hakim, jumpa dah dengan hakim, tapi hakim ni jatuh hukuman tidak, maknanya tak adil lah. Jatuh hukuman zalim, menzalimi orang. Jadi pada ketika itu, dalam keadaan ini, pemohon yang memohon jawatan hakim untuk membetulkan keadaan. Maksudnya ada orang yang memohon jawatan hakim dan dilantik orang tersebut, dan tujuan dia adalah untuk membetulkan keadaan yang sepatutnya seorang tadi yang dizalimi tadi diadili balik. Tujuan. Sebab dalam masa sekarang, zaman sekarang ni, ginilah kita tengok berlaku dah. Ada hakim, tetapi sekiranya hakim itu mendapat ganjaran imbuhan yang lebih, dia akan menjatuhkan hukuman mengikut orang yang memberi ganjaran kepada dia. Gitu. Jadi kita bukan kata siapa-siapa. Tak ada kata hakim negara dah. Maknanya sekarang ni kebanyakannya berlaku begitu. Begitu berlaku. Di Mesir pun begitu. Di Mesir berlaku begitu. Maknanya walaupun Presiden Dr. Muhsin dilantik, Majlis Kehakiman ni membatalkan pelantikan. Sebab apa? Sebab namanya Omar lebih kurang gitulah nama. Dia bekas Presiden Liga Arab dulu. Liga Arab. Dia oleh kerana dia sebagai ketua Liga Arab, dia baiklah dengan Menteri Luar Israel, Menteri Luar mana-mana, dia baiklah, Menteri Luar Amerika dan sebagainya. Lalu Menteri Luar Israel, nama dia Lizni ke benda, Puang tu. Jadi dia pergi jumpa dengan Amru Musa. Amru Musa ni dia cocok jaga supaya buat kekacauan dalam pemerintahan Mursi sekarang. Sebab tu ada hak penyokong beberapa segelintir penyokong yang buat muzaharat, buat demonstrasi di dataran Tahrir itu untuk mengkucak-kacirkan pemerintahan Mursi. Jadi ada hak tali baru. Walaupun dia dihakim dan sebagainya, tapi bila ada tawaran yang lebih lagi, dia ambil tawaran yang lebih lagi. Tujuannya bila dibuat gitu, dia nak jatuhkan Dr. Musa. Dia boleh naik di tempat Dr. Musa. Dan dia, Amru Musa, merupakan di antara calon presiden. Masa-masa dulu, masa tengah hangat, masa tengah hangat mengundi untuk memilih presiden tu, Amru Musa dia merupakan salah seorang calon presiden. Jadi gitulah maksudnya, bila pemerintah zalim, maka dia akan lantik orang yang di bawah dia ni, orang yang boleh mengikut arahan dia. Kalau pemerintah zalim, bukan kata negara kita nama kata akak aku silap. Bukan kata negara kita, maknanya kabarnya secara umum pemerintah yang zalim, dia akan melantik orang yang sekeliling dia ni, orang yang zalim juga. Yang boleh memberi bantuan kepada dia. Gitu. Boleh bantu dia. Berbanding dengan pemerintah yang adil, pemerintah yang baik, dia akan cuba cari orang yang terbaik untuk menjadi pemerintah. Baik, itu tiga keadaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam yang telah memohon jawatan pengurus harta. Baginda bertindak sedemikian kerana simpatinya kepada masyarakat dan untuk bersikap adil terhadap mereka. Tindakannya bukan didorong untuk mengauk keuntungan atau kerana kepentingan peribadi. Jadi Nabi Yusuf ni dia memohon untuk menjaga harta, bukan tujuan dia memohon tu adalah untuk mengauk keuntungan, tapi tujuannya adalah untuk menegakkan ataupun untuk menegakkan keadilan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Nabi Yusuf berkata, lantiklah saya sebagai pengurus
perbendaharaan hasil bumi Mesir, sesungguhnya saya sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya dan mengetahui cara mentadbirkannya. Maksudnya Nabi Yusuf ni bukan dia minta saja-saja. Nabi Yusuf dia mempunyai kepakaran dalam bidang pengurusan. Di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, dia tahu cara untuk mentadbir duit ni. Jadi sebab itulah dia minta jawatan tersebut. Jadi kalau orang miskin tadi, contohnya lah, orang miskin tadi dia nak jawatan ni, dia mahu jawatan semata-mata untuk nak duit ataupun gaji tersebut, tak boleh. Dia mesti kena ada tahu cara untuk mengurus, tahu cara untuk mengadili manusia, ada syarat-syarat untuk menjadi kehakiman tu pada diri dia, barulah dia boleh menjadi hakim. Namun sekiranya permohonan untuk jawatan hakim dilakukan dengan tujuan membalas dendam terhadap musuhnya, memperolehi keuntungan melalui rasuah. Hakim melalui rasuah ni dalam kitab ni, bukan saya kabur. Dalam kitab ni, fiqh manhaji ni yang kita belajar ni, biasanya hakim ni dia ulur tau, rasuah rasuah sikit lepas bukan hakim pun kalau benda-benda lain pun asal rasuah beres. Maknanya lebih sikit bagi, bayar lebih sikit beres. Tapi perlu diingat, rasuah ni adalah satu perkara yang boleh merosakkan bangsa. Ar-rashi wal murtashi finnar. Rasuah dan orang yang menerima rasuah, kedua-duanya di dalam neraka. Jadi negara kita ni negara bebas rasuah. Tuan-tuan tengok sendirilah, buku tengok macam mana kedudukan negara kita ni dari segi rasuah tu, berapa ranking berapa negara kita ni. Bukan nak tengok ranking bola je, ranking rasuah negara kita tu kena tengok juga, duduk tangga ke berapa. Atau mengejar nama, memohon jawatan hakim dengan tujuan tersebut adalah haram. Maknanya kerana rasuah tadi, kerana nak kejar ke nama, nak kepitih dan sebagainya, pada ketika itu memohon jawatan hakim adalah haram. Ini kerana jawatan itu akan digunakan untuk tujuan jahat dan haram. Tujuan tersebut disalahgunakan. Hakim yang sepatutnya mengadili manusia, tetapi kalau ada tujuan ataupun ada udang di sebalik mi goreng, mesti akan melakukan kejahatan. Seperti yang kita sedia maklum, hukum melakukan suatu perbuatan dikira berdasarkan kepada tujuan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukum. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk, melaknat pemberi dan penerima rasuah dalam penghakiman. Maknanya kita perlu berhati-hati dengan rasuah ni. Kena rasuah, lepas tu habis pula masuk syarat-syarat hakim. Kalau ikut nak bincang sikit ni pasal rasuah, tapi habis dah, tak rapat lagi ke syarat-syarat hakim. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan berkenaan dengan syarat-syarat hakim. Kemudian kita masuk sedikit berkenaan dengan rasuah ni, insyaAllah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Aku qaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.